Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua lagi dalam Kelantan Ikhlas bersama-sama Cikgu Evi Marlinda binti Daud, Guru Cemerlang Bahasa Melayu dari Maktab Sultan Ismail, Kota Baru, Kelantan. InsyaAllah hari ini kita akan mengulang kaji prosa tradisional iaitu Burung Terbang Dipipiskan Lada dalam Antologi Sejadah Rindu tingkatan 5. Baiklah, prosa tradisional ini diselenggara oleh Muhammad Yusof Muhammad Noor dan Inun Syahrudin Abdul Rahman. Cikgu Evi memilih standard kandungan 4.1 memahami dan mengapresiasi karya sastra dan standard pembelajaran 4.1.1 memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respons peribadi yang sesuai terhadap karya. Objektif yang kita akan cuba capai hari ini ialah mengulang kaji prosa tradisional Burung Terbang Dipipiskan Lada, menganalisis soalan pemahaman prosa tradisional Burung Terbang Dipipiskan Lada, dan menjawab soalan pemahaman Burung Terbang Dipipiskan Lada dengan tepat. Baiklah, sebelum itu, mari Cikgu Evi kongsi tip menjawab soalan pemahaman terlebih dahulu. Soalan ini iaitu soalan 2C dikemukakan dalam petikan prosa tradisional kertas 1103 palang 2. Peruntukan markah bagi soalan ini ialah 8 markah dengan 3 soalan iaitu maksud rangkai kata 2 markah, pemahaman 3 markah dan soalan kebat 3 markah. Antara tip lain untuk menjawab soalan pemahaman ialah anda perlu membaca soalan dan memahami kehendak soalan dengan baik. Seterusnya, anda perlu menganalisis soalan dan pada masa ini tandakan kata kunci untuk memudahkan anda menjawab soalan ini. Seterusnya, anda perlu menyalin sebahagian ayat dalam soalan supaya ayat yang kita bina itu menjadi gramatis. Dan yang terakhir, anda perlu menulis jawapan dalam bentuk ayat lengkap. Jika poin, jawapan anda itu boleh ditolak 50% daripada markah penuh. Baiklah, antara tip lain juga ialah anda perlu menguasai semua elemen dalam prosa tradisional. Antara elemen yang perlu anda kuasai ialah tema, persoalan, watak dan perwatakan, nilai murni dan juga pengajaran. Ada dalam kalangan calon menjadikan formula ini sebagai satu kaedah untuk senang mengingati semua elemen, iaitu ingat 1, jawab 5. Bagaimana tu? Contohnya, mengingati persoalan ataupun nilai murni, kemudian diaplikasikan untuk menjawab tema, persoalan, watak perwatakan, nilai murni dan juga pengajaran. Seterusnya, mari Cikgu Evi kongsikan beberapa kelemahan yang dilakukan oleh calon semasa menjawab soalan, justru markah yang diperoleh akan berkurangan. Yang pertama, calon tidak menganalisis kata kunci soalan, maka ada dalam kalangan calon yang kesasaran jawapannya. Seterusnya, calon menjawab dalam bentuk poin. Seterusnya, ada dalam kalangan calon tidak menyalin sebahagian ayat dalam soalan. Seterusnya, ada dalam kalangan calon tidak mengetahui teknik menjawab yang tepat. Jadi hari ini, Cikgu Evi kongsikan teknik menjawab yang tepat untuk anda semua. Jom sama-sama kita ulang kaji prosa tradisional Burung Terbang Dipipiskan Lada. Mula-mula, mari kita lihat temanya. Temanya ialah kebijaksanaan seorang raja dalam usaha menyelesaikan kemelut yang berlaku dalam kalangan pembesar negeri. Apa buktinya? Mari kita lihat buktinya. Buktinya ialah Sultan Muzaffar Shah tidak selesa dengan perselisihan faham melibatkan Bendahara Paduka Raja dan Seri Naradiraja. Hal ini menyebabkan baginda mencari titik persefahaman dengan menceraikan isterinya Tun Kudu, anak saudara Bendahara Paduka Raja, lalu dikahwinkan dengan Seri Naradiraja. Bijak kan Sultan Muzaffar Shah? Seterusnya, mari kita lihat beberapa persoalan yang terdapat dalam prosa ini. Yang pertama, terdapat persoalan tentang kebijaksanaan menewaskan musuh tanpa mengguna kekuatan tentera. Apa buktinya? Lihat di situ ada Bendahara Paduka Raja, Tambat Puntung Api,
Tambat di mana? Di pokok bakau. Kenapa? Inilah helah untuk membuatkan hulu balang di Melaka nampak ramai. Jadi, tentera Siam berasa takut dan gerun untuk menyerang negeri Melaka. Itulah kebijaksanaan. Seterusnya, mari kita lihat persoalan tentang sikap angkuh yang membawa padah. Apa buktinya? Chow Pandan, ya, anak Raja Bubunnya, yakin sangat dapat mengalahkan Melaka. Tapi, cuba kita lihat apa natijah yang berlaku kepadanya. Okey, dia telah mati muntah darah. Kenapa? Nanti kita tahu sekejap lagi. Seterusnya, mari kita lihat persoalan lain. Persoalan tentang menyanjung kedaulatan negeri. Ini dapat dilihat daripada watak Sultan Muzaffar Shah. Bagaimana Sultan Muzaffar Shah sangat cakna dengan negerinya, tidak membenarkan negeri lain menyerang negerinya. Itulah sifatnya yang menyanjung kedaulatan negeri. Dan akhir sekali, mari kita lihat persoalan tentang kesanggupan rakyat biasa bersama-sama mempertahankan kedaulatan negeri. Okey, kita lihat di sini watak Sidi Arab. Inilah cerita dengan Chow Pandan tadi. Okay, Tuan Sidi Arab ini seorang yang keramat, ya. Dia telah melepaskan anak panah dari Melaka ke arah Chow Pandan yang lokasinya pada masa itu di negeri Siam. Cuba bayangkan, okay? Dari Melaka halakan panah ke negeri Siam, seolah-olah Chow Pandan itu terasa anak panah itu menikam dadanya. Dadanya terasa panah, dia sakit, ya. Kemudian dia muntah darah. Akhirnya mati. Okay, itulah kesanggupan rakyat biasa bersama-sama mempertahankan kedaulatan negeri. Seterusnya, mari kita lihat watak dan perwatakan pula. Mari kita lihat perwatakan Sultan Muzaffar Shah. Baginda seorang pemerintah yang bijaksana. Kenapa dia bijaksana? Lihat di situ buktinya. Sultan Muzaffar Shah telah mengahwinkan Tun Kudu dengan Seri Naradi Raja untuk menyelesaikan perselisihan faham Bendahara Paduka Raja. Bijak kan? Seterusnya, watak Bendahara Paduka Raja. Macam mana wataknya? Macam mana perwatakan dia? Seorang pemimpin yang rasional. Kenapa dia rasional? Kenapa dia waras? Ya, sebab dia mengarahkan hulu balang supaya menambat puntung api di kayu bakau. Justru tentera Siam menganggap hulu balang Melaka terlampau banyak. Mereka berasa gerun, lalu berundur tanpa menyerang negeri Melaka. Selamat negeri Melaka. Mari kita lihat beberapa nilai murni yang terdapat dalam Burung Terbang Dipipiskan Lada. Yang pertama, kita lihat nilai kebijaksanaan. Nilai ini diperoleh daripada watak Sultan Muzaffar Shah. Apa buktinya? Ulang baliklah contoh tadi semuanya. Ya. Seterusnya, terdapat juga nilai kerjasama daripada watak Tuan Sidi Arab yang melepaskan panah tadi tu. Dan akhir sekali, nilai rasional Bendahara Paduka Raja yang mengarahkan hulu balang menambat puntung api di pokok bakau. Itulah antara nilai murni yang terdapat dalam prosa ini. Seterusnya, kita lihat pula pengajaran. Yang pertama, kita hendaklah sentiasa bijak menyelesaikan masalah perselisihan faham antara seseorang. Suka Cikgu Evin nak beritahu di sini, semasa kita nak tuliskan jawapan untuk elemen pengajaran, kata kuncinya mestilah tepat. Contohnya, kita hendaklah, kita perlulah, kita mestilah. Okey, itu ialah contoh kata kunci. Baik, mari kita lihat pengajaran yang kedua. Kita perlulah sentiasa berfikiran rasional ketika membuat keputusan. Dan yang ketiga, kita mestilah sentiasa bekerjasama ketika melakukan sesuatu perkara. Itulah pengajaran yang terdapat dalam Burung Terbang Dipipiskan Lada. Seterusnya, mari kita membuat latihan pengukuhan. Sama-sama kita membaca terlebih dahulu arahan soalan, memahaminya dan tanda kata kunci. Baik, soalan 2B, petikan prosa tradisional. Baca petikan prosa tradisional di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayat anda sendiri. Baiklah, tip untuk menjawabnya, baca soalan terlebih dahulu. Ya. Contohnya kita baca ke semua ketiga-tiga soalan tersebut. Okey, baca. Jom kita baca sama-sama dengan Cikgu Evi. Soalan yang pertama, berikan maksud sungguhlah Tuan Keramat. Cuba jeling markah dia berapa? 2 markah. Itu penting tu, pemarkahan tu. Sebab kita nak tahu berapa isi yang kita nak tuliskan nanti. Yang kedua, apakah tindakan Tuan Sidi Arab
setelah mendengar berita Chow Pandan, anak bubunnya akan menyerang Melaka. 3 markah. Dan yang ketiga, Tuan Sidi Arab, seorang yang pakar dalam memanah. Pada pendapat anda, apakah kepentingan khidmat pakar dalam sistem pertahanan sesebuah negara? 3 markah. Baik, itulah soalan-soalan yang bakal anda jawab. Sebelum menjawab soalan, mari kita baca sama-sama petikan terlebih dahulu. Jom kita baca sama-sama. Maka kedengaranlah ke Melaka, Chow Pandan anak bubunnya akan dititahkan menyerang Melaka. Maka ada seorang hamba Allah diam di Melaka, bangsanya Arab. Sidi Arab namanya disebut orang. Maka tuan itu senantiasa bermain panah laskar seperti dewal orang berzikir. Barang ke mana tuan itu pergi, panah itu dibawanya. Maka tak kala itu, Tuan Sidi Arab itu pun menghadap Sultan Muzaffar Shah. Telah tuan itu mendengar kabar Chow Pandan akan datang ke Melaka itu, maka tuan itu pun berdiri di hadapan baginda. Maka dihalakannya panahnya itu ke benua Siam. Maka kata Tuan Sidi Arab sambil menarik panahnya itu, mati engkau Chow Pandan. Maka Sultan Muzaffar Shah pun tersenyum. Maka titah baginda pada Tuan Sidi Arab itu, jikalau sungguh mati Chow Pandan, sungguhlah tuan keramat. Adapun Chow Pandan itu lagi di benua Siam, maka berasa kepada dadanya seperti kena panah. Maka Chow Pandan pun sakit, muntahkan darah, lalu mati. Maka tidaklah jadi Siam menyerang Melaka sebab mati Chow Pandan itu. Maka itulah diperbuatkan orang nyanyi, Chow Pandan anak bubunnya hendak menyerang ke Melaka. Ada cincin berisi bunga, bunga berladung si air mata. Petikan ini dipetik daripada Burung Terbang Dipipiskan Lada dalam Antologi Sejadah Rindu Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah, mari kita analisis soalan ini sama-sama. Soalan yang pertama, 2C1. Berikan maksud sungguhlah Tuan Keramat, 2 markah. Okey, apa bentuk soalan ini? Soalan ini berbentuk maksud rangkai kata. Cuba kita perhatikan apa kehendak soalan. Perhatikan frasa yang telah Cikgu Ivi gariskan itu. Sungguhlah Tuan Keramat. Maka itulah kehendak soalan yang anda perlu jawab. Jom kita cuba. Maksud sungguhlah Tuan Keramat ialah sangatlah Tuan mempunyai kebolehan luar biasa. Perhatikan bagaimana kita nak tukar satu persatu daripada frasa itu. Perkataan sungguhlah kita tukar kepada sangatlah, atau amatlah, atau benarlah. Pilihlah salah satu yang anda berkenan. Kemudian perkataan Tuan Keramat kita tukar kepada sinonimnya, iaitu fikir dulu. Mungkin luar biasa. Itulah jawapannya. Maka inilah teknik untuk menukar keseluruhan frasa. Berapa markah yang anda peroleh? 2 markah. Faham? Okay, mari kita lihat cara ataupun teknik untuk kekalkan satu frasa asal bagi mendapatkan 1 markah. Hal ini supaya anda tidak kehilangan markah terus. Cuba jangan bagi hilang markah terus ya. Kita buat teknik yang ni. Kekalkan satu frasa awal ataupun satu frasa asal. Cuba kita lihat. Kita tukar perkataan sungguhlah. Sama ada sangatlah, amatlah atau benarlah. Kemudian, jika anda tak tahu nak tukar perkataan Tuan Keramat, maka kekalkan. Jadilah perkataannya sangatlah Tuan Keramat. Maka anda akan dapat 1 markah. Tak ada kosong kan? Yang kedua, kita tukar perkataan apa? Keramat, Tuan Keramat. Kekalkan perkataan sungguhlah. Mungkin pada masa itu anda tidak mendapat bayangan apa benda lah perkataan sungguhlah itu untuk kita tukarkan. Jadi kekalkan sungguhlah, tukar Tuan Keramat. Maka anda akan dapat 1 markah. Selamat kan tu daripada kosong markah. Okey, cuba. Seterusnya, mari kita analisis soalan 2C2 sebelum kita menjawabnya. Okay, kita baca dulu soalan.
Apakah tindakan Tuan Sidi Arab setelah mendengar berita Chow Pandan anak bubunnya akan menyerang Melaka? 3 markah. Baik, cuba perhatikan. Nampak kat situ JDT? Apa tu JDT? Johor Darul Takzim kah? Bukan. Itu ialah akronim untuk jawapan dalam teks. Maka pattern ataupun bentuk soalan ini ialah jawapannya dalam teks. Sila rujuk petikan tadi ya. Okey, apa kehendak soalan? Perhatikan frasa ataupun perkataan yang telah Cikgu Ivi gariskan. Tindakan. Itulah kehendak soalan, iaitu tindakan Tuan Sidi Arab setelah mendengar berita Chow Pandan anak bubunnya akan menyerang Melaka. Jom kita semak jawapan. Baik. Cadangan jawapannya ialah tindakan Tuan Sidi Arab setelah mendengar berita Chow Pandan anak bubunnya akan menyerang Melaka adalah berdiri di hadapan Sultan Muzaffar Shah. Di mana kita dapat jawapan ini? Daripada petikan itu tadi. Gunakan penanda wacana untuk menyambung ayat kedua. Selain itu, menghalakan panah ke benua Siam. Akhirnya, sambil menarik panah, beliau menyeru nama Chow Pandan supaya mati. Cuba lihat markah. Maksimum 3 markah. Berapa isi? Isi cukup 2 isi. Senang kan? Seterusnya, mari kita lihat soalan ketiga. Tuan Sidi Arab seorang yang pakar dalam memanah. Pada pendapat anda, apakah kepentingan khidmat pakar dalam sistem pertahanan sesebuah negara? 3 markah. Cuba kita lihat bentuk soalan ini. Apa bentuknya? Ya, kebat. Apa kebat? Kemahiran berfikir aras tinggi. Kenapa kebat? Sebab ada frasa pada pendapat anda. Baik, cuba kita lihat kehendak soalan. Okey, Cikgu Ivi telah menggariskan kehendak soalan iaitu kepentingan khidmat pakar. Kemudian, cuba perhatikan kata kunci untuk soalan ini iaitu apakah. Ada beza dengan jelaskan ataupun terangkan. Jika apakah, anda hanya perlu mencatatkan saja isi berkenaan tanpa perlu membuat huraian. Jom kita lihat cadangan jawapan. Pada pendapat saya, kepentingan khidmat pakar dalam sistem pertahanan sesebuah negara adalah untuk memperkasakan keupayaan sistem pertahanan negara. Itu jawapan yang anda fikir untuk isi pertama. Kemudian isi kedua, gabungkan dengan ataupun hubungkan dengan penanda wacana. Selain itu, mampu merancang strategi pertahanan negara, akhirnya untuk mengendalikan senjata yang canggih. Cuba lihat markahnya. Maksimum 3 markah. Isi cukup 2 isi. Begitulah cara jawab untuk soalan 3. Baiklah, rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah anda sepatutnya telah mengulang kaji prosa tradisional burung terbang dipipiskan lada dengan baik. Yang kedua, anda sepatutnya telah mengetahui teknik menganalisis kata kunci soalan. Yang ketiga, anda sepatutnya telah mengetahui bentuk soalan dalam pemahaman prosa tradisional. Dan yang terakhir sekali, anda sepatutnya telah mampu menjawab soalan burung terbang dipipiskan lada dengan tepat. Baiklah, itu saja perkongsian Cikgu Ivi untuk anda menduduki peperiksaan SPM 2020. Ya? Semoga anda kekal bersemangat untuk terus mengulang kaji dan jika soalan ini yang keluar dalam peperiksaan SPM 2020, maka itulah rezeki untuk anda. Jom sama-sama kita ulang kaji lagi supaya lebih bermutu jawapan kita nanti. Cikgu Ivi doakan anda semua mampu menduduki peperiksaan SPM dengan baik, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua bentuk untuk kita duduki peperiksaan dan akhir sekali mendapat keputusan yang cemerlang untuk bahasa Melayu SPM. Kekalkan bersemangat. Ingat duit, doa, usaha, iltizam dan tawakal. Semoga kita berjumpa lagi dalam Kelantan Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.